Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah yang dikasihi, dihormati Tuan Imam kita, Jawatankuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat menambah ilmu kita, menambah amal kita dari hari ke hari. Ya. Dan saya ingat kita dah habis dah ni, yang tajuk bab ketiga kita dah habis dah. Contoh-contoh dialog antara Rasul dengan kaum, dengan umat dia. Kita dah tengok cara Rasul-Rasul berdepan dengan kaum, walaupun kaum dia kaum yang zalim, walaupun kaum dia membalas dengan kasar. Kalau kita nak teruskan dakwah, sebenarnya kita kena teruskan jadi baik. Ya. Tak perlu pun nak balas balik. Kalau orang kasar, kita balas cara kasar. Orang fitnah kita, kita balas fitnah balik. Orang cakap bahasa kesat, kita pun cakap bahasa kesat, pasal kita tak nak kalah. Kalau kita tak lawan, kita kalah. Ya. So akhirnya kita tak jadi dakwah lah. Ya. Kita jadi sama geng. Dan kalau itulah yang berlaku, sebenarnya kita tak perlu masuk gelanggang lah kalau macam tu. Ya. Tak perlu join. Lebih baik kita mengelak. Kita adalah cita-cita, contohnya nak jadi pengerusi masjid, supaya kita dapat betulkan pengurusan masjid, kita dapat mantapkan lagi aktiviti-aktiviti untuk qaryah kita. Tapi kena berebut. Nak jadi pengurusi kena berebut. Dan kena berebut tu adalah buat cerita sikit. Pasal nak kena burukkan orang yang lawan tu. Bila orang tu burukkan kita, kalahlah kita. Jadi kita pun kena burukkan orang tu juga. Pasal tujuan kita nak jadi baik. Ya, tujuan kita nak jadi baik. Akhirnya dalam dilema juga tu. Ya, kalau saya tak masuk campur lah, saya tak join lah. Tapi ada juga orang cakap, kalau orang baik tak masuk campur, sampai bila pun pemimpin yang baik-baik tak akan memimpin. Ya, akhirnya yang menang jahat. Orang-orang jahat, orang tak baik. Saya pula kata, kalau kita boleh masuk dan kita boleh ganti orang-orang yang tak baik tu dengan kita yang baik, tak apa. Tapi kita pun jadi tak baik sama. Kalau itu yang berlaku, ya, mana lebih baik agak-agak? Kita rosak sama ke ataupun baik kita mengelak? Baik kita buat cara lain lah. Maknanya bukan mengelak, tak ada usaha, buat cara lain. Ada kaedah cara lain yang kita boleh. Tidaklah semestinya dengan ada jawatan, dengan kuasa, dengan jadi pemimpin, jadi ketua saja. Ya. Kadang-kadang itu benda yang harus difikirkan, sebab kita tengok kepimpinan, apa kita nak sebut dalam bahasa yang orang tak rasa nak marah. Tapi sebenarnya kotor. Dia jadi kotor sebab dia jadi satu permainan dalam perebutan. Bukan kata berebut jawatan pemimpin wakil rakyat ke apa. Ya. Berebut jawatan dalam pejabat pun dia kena burukkan orang. Ya. Kalau tak burukkan orang tu, tak dapat jawatan tu kat kita pun. Ya. Itu bukan jawatan pemimpin besar pun, nak naik pangkat itu. Ya. Dan kalau itulah yang berlaku, lebih baiklah. Tak payahlah kita naik pangkat. Ya, tak payahlah kita pegang pangkat tinggi-tinggi. Lepas tu ada orang tanya, habis tu orang yang tak baik akan pegang dekat atas kalau orang baik tak lawan. Ya. Tak apalah, janji kita tak jadi tak baik. Ya. Lebih baik kita kekal diri kita jadi baik dan pergilah, dakwahlah dengan cara lain. Sebab ini yang ditunjukkan oleh para rasul. Tak semua rasul jadi raja, tak semua rasul jadi pemimpin. Ya. Kalau kita tengok Zakaria, Yahya,
tak jadi pemimpin pun. Ya. Dia diburu oleh umat dia sendiri. Nabi Syuaib pun tak jadi pemimpin pun. Ya. Yang kita selalu dengar, Nabi Sulaiman jadi raja. Ya. So adalah model, ada contoh dakwah dari atas. Ya. Dakwah bila jadi raja. Tapi kalau tak jadi raja, Nabi tetap juga jalankan dakwah. Dan Nabi tak terikut dengan cara Firaun. Ya. Walaupun akhirnya Nabi diburu sampai, Nabi Musa sampai diburu sampai ke tengah laut. Tapi dengan cara yang masih dengan kebenaran, dengan lemah lembut. So, kesimpulan yang dibuat oleh Profesor Said Tantawi ni, dia kata itulah contoh yang telah ditunjukkan cerita yang berlaku kepada yang pertamanya Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Ada bukan saya kata tak ada tak ada yang tak bersetuju. Ya. Ada ramai je saya jumpa yang tak setuju dengan pandangan saya. Saya kata Nabi Nuh sampai 950 tahun dia tetap dakwah ajak orang baik tu je. Dia tetap ajak orang ajak orang buat baik. Dia orang tak nak ikut pun dia tak ada pun nak lawan dia ajak je, dia terus 950 tahun, hampir 1000 tahun. Ada pula yang kata kita tak boleh lah nak bersabar lama sangat ya. Kalau kita dakwah orang tak nak ikut, kita kena pakai cara lain ya. Kita kena pakai cara kuasa pula ya. Saya kata selagi ada cara yang baik teruskan. Tapi kalau terpaksa guna cara tak baik, matlamat tidak menghalalkan cara. Ada kita nak ajar orang, nak ajar pelajar-pelajar, anak-anak murid sekolah ni ada ni yang dipraktikkan di setengah-setengah sekolah. Dia nak suruh anak murid jangan datang lambat. So dia pusing jam besar kat sekolah tu, cepat 5 minit. Dia nak suruh budak-budak datang jangan lambat, jadi dia cepatkan 5 minit. Jadi bila budak sampai sekolah, sebenarnya 5 minit lagi. Tapi dah kena tegur dah. Ya. Lama-lama dia kata budak-budak akan datang awal. Pasal tengok jam tu. Sebenarnya tu cara menipu. Kita ajar cara tipu. Tuan-tuan, ada setengah kita, bila kita tak nak lambat, kita tak nak ajar kita jadi lambat, kita percepatkan jam kita. So, bila tengok, alamak, dah 8.30. Padahal baru 8 suku. Ya. Kita nak ajar kita supaya lebih awal daripada waktu. Salah sebenarnya. Ahli-ahli psikologi dia kata, inilah yang akan menyebabkan kita sebenarnya jadi disorder. Kita tak jadi orang yang berdisiplin betul. Kita ajar diri kita supaya kita ditipu. Ya. Tak betul sebenarnya. Yang sepatutnya kita betulkan disiplin kita. Kita betulkan attitude kita. 8.30 lah. Ya. Jangan ajar lambat pada 8.30. 8.29 ialah awal daripada 8.30. Tapi ada orang dia awalkan 15 minit. So kalau sampai 8.30, maknanya aku datang 8 suku, dia kata. Ya. Tapi sebenarnya kita dah rosakkan setting ya, dalam pemikiran kita. Kita tak ajar pun diri kita supaya jadi lebih berdisiplin. Kita ajar supaya kita tertipu. Ya. Kalau nak cakap dekat anak-anak pun samalah sebenarnya kita duduk. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita guna kita tipu. Pasal nak shortcut. Nak settle cepat. Kita kata kita nak didik supaya berkesan. Tapi dengan cara tipu. Duduk diam-diam dalam kereta. Nanti polis nampak, polis tangkap. Boleh tak tangkap orang main-main dalam kereta? Ya. Boleh tangkap ayah. Boleh tak tangkap budak-budak main dalam kereta? Menipu. Tak payah tipu anak-anak. Tu campur lagi tu kalau tengok sekali lalu dia jadi ugut pula. Ugut pun perangai Firaun juga. Cara bercakap Firaun. Tapi kalau kita nak jadi orang betul, nak jadi ayah yang betul, duduk diam-diam. Ya. Bahaya kalau main dalam kereta, takut terjatuh. Ya. Takut ayah pun nanti tak nampak kat belakang. Tapi anak buat tak tahulah. Esok main lagi. Duduk diam-diam. Ya. Nanti kalau main-main, lompat-lompat, nanti ayah tak nampak belakang. Itu yang betul. Nak bagi tahu yang tu yang betul. Bila tahu anak ikut kita?
bila dia dah ada kereta. Ya. Dia dah ada kereta, dia dah ada anak. Barulah dia ingat balik yang ayah dulu ajar. Berkesanlah tu. Berkesanlah. Ya. Itu kesan dakwah. Dakwah dia bukan suruh terus jadi. Tak. Nabi pun 23 tahun. Nabi ada mukjizat kot. Takkanlah nak Tuhan tak boleh bagi. Turun, cakap sepatah terus jadi. Ya. Nabi nak tunjukkan pada kita, dakwah ni dia bukan shortcut. Ya. So kalau kita nak ajar anak-anak kita, nak latih anak-anak datang surau. Bukan satu hari terus dia jadi orang tua. Dia datang surau terus duduk diam. Ya. Duduk sah depan. Ada orang cakap bagus budak-budak sini. Ya. Semua duduk diam. Saya kata tak bagus. Budak-budak kalau umur 3-4 tahun datang masjid, duduk dalam sah depan. Tak betul lah, duduk sah depan pun tak betul lah. Ya. Lepas tu duduk diam pula tu, itu bukan bagus. Dia menjadi orang tua sebelum tua. Sebab umur 3-4 tahun dia tak patut duduk diam. Yang umur 60 memang kena diam. Ya. Banyak-banyak bergerak nanti terseliuh. Umur 3-4 tahun memang kerja dia main. Sebab tu setengah-setengah masjid yang ambil challenge, ya, ada 3-4 buah dah masjid yang saya pergi. Kebetulan dia ada kawasan, ada space lagi. Ya. Ada yang buat playland. Ya. Biar budak-budak mesra dengan masjid. Dia datang, dia main kat playland lah. Playland tu jauh lah sikit. Janganlah letak dekat ngesaf. Ganggu orang nak solat. Belakang sikit dia duduk main. Tapi cerah lah, terang. Selamat lah. Jaga keselamatan. Ada satu masjid, dia buat bilik. Dia buat bilik khas. Dia ada duit sikit, bolehlah buat. Ya. Kita duduk sibuk nak tukar kapet kan, untuk orang tua. Orang tua perlu kapet, betul lah. Tapi budak-budak ada keperluan. Sebab tu dah jawatankuasa masjid kena ada seorang budak tadika, jadi AJK. Supaya dia boleh bercakap apa benda hak dia nak. Ya. Dia pun ada suara, ya, sepatutnya. Sayyidina Umar pernah ditegur oleh seorang budak. Mula-mula Sayyidina Umar khalifah, bukannya pengurusi surau. Khalifah negara. Tapi seorang budak tegur dia. Ya. Sayyidina Umar kata, kau duduk diam, kau budak kecil lagi. Dia kata, kalau sebab budak kecil tak boleh bercakap, beri pandangan. Kalau sebab umur tu faktor, ya, kamu pun tak layak jadi khalifah. Ada orang lebih tua daripada kamu, dia kata. Ya. Sayyidina Umar kata, betul lah, aku salah. Ya. Mai sini. Cakap apa nak. Itu Sayyidina Umar. Ya, kalau kita budak cakap macam tu lagi kena marah kan. Kalau sebab saya kecil saya tak boleh cakap, pak cik tu sebenarnya tak cukup tua pun nak jadi ketua, dia kata. Ya. Ada orang lain lagi yang lebih tua. Kau diam, anak siapa? Lagi kena marah. Bila ada satu masjid tu dia buat bilik belakang, budak-budak boleh masuk main kat situ, kedap bunyi. Pasal bila diorang bincang dah jawatankuasa, dia kata kalau kita nak buat tempat budak-budak main, nanti budak-budak main kacau, bising. Ya. Dia buat kedap bunyi. Kan dia letak apa? Dia letak apa benda dekat dinding tu, supaya tak bergema dekat luar. Ya. Boleh. Dia selagi mana yang kita mampulah dan kita nak mesrakan dia. Sebab kita risau. Kalau di masjid surau, dah 3-4 tahun dah tak dengar suara budak-budak, kita risau. Tunggu 5-6 tahun je lagi. Kosong surau. Pasal kita ada ni tak lama dah. Seorang esok, seorang lagi lusa, minggu depan 4 orang sekali. Lepas tu kosong surau kita. Siapa yang nak ganti? Yang berlari kat belakang tu lah. Yang bising kat belakang tu lah. Makin lama, dia akan makin besar, makin membesar. So, itu baru dengan budak-budak. Cerita dengan budak-budak. Yang Nabi-Nabi ni cerita dia dengan kaum yang degil. Ya. Nabi Nuh dengan anak dia sendiri, dengan isteri dia sendiri. Tapi terus, ya, berterusan, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, marilah naik kapal. Kalau ada riwayat dalam kisah para rasul, rupanya yang orang pertama yang tahu Nabi Nuh nak buat kapal ialah isteri dia. Dan yang mula-mula sebarkan, mengatakan Nabi Nuh ni gila, isteri dia.
Sebab isteri dia yang tahu dulu. Orang lain kaum dia tak tahu lagi. Ya. Nabi Nuh mula kumpul sikit. Orang tak tahu nak buat apa. Tapi isteri dia dah tahu nak buat bahtera, nak buat kapal tengah-tengah padang pasir. Ya. Rupanya isteri dia yang pergi merayau kat kampung bagi tahu, laki aku tu dah gila. Dia yang tolong sebarkan. Kalau kita agak-agak isteri kita yang buat dekat kita, macam mana agak-agak kita punya tindakan? Ya. Tapi Nabi Nuh menunjukkan contoh dakwah, contoh dialognya. Ya. Wahai isteriku sayang, wahai anakku sayang, masih terus. Ada orang kata kalau kita lembut sangat tak ada orang nak dengar. Saya kata kita lembut, orang dengar tahan lama. Kita kena marah dekat orang, kita ikut. Tapi bila orang tu tak ada, yahoo. Bila orang ada satu ahli psikologi dia kata, jangan sampai satu masa it is a disaster, dia kata. Dia akan jadi bencana, dia akan jadi disaster. Apabila sampai masa waktu anak-anak kita gembira ialah waktu kita tak ada. Bila kita mak ayah tak ada, anak-anak happy. Itu masanya dah sampai waktu bala. Ya. Kalau boleh tanya ataupun, tapi kita tak boleh tanya pasal bias. Ya. Kalau boleh suruh kawan-kawan dia tanya, kau suka mak kau ada kat rumah ke? Mak kau tak ada. Mesti lah masa mak aku tak ada. Habis. Itu masa anak-anak kita dah mula tak hormat dekat kita. Pasal depan kita dia akan jadi baik. Pasal kita banyak sangat guna shortcut. Shortcut ni dia menakutkan. Kalau Fir'aun, kenapa ramai orang ikut dia? Sebab dia guna cara menakutkan. Ahli sihir pun ikut dia. Tapi kenapa orang tak ikut Nabi? Pasal Nabi tak guna cara menakutkan. Tapi bagaimana Nabi dakwah dulu dekat Mekah, dekat Madinah sampai sekarang satu dunia. Pasal Nabi sebarkan dengan kasih sayang. Nabi bukan sebarkan dengan ketakutan. So bila kita didik, kita dakwah, kita bercakap dengan kasih sayang, orang akan ingat kita, orang akan kesan positif dia tu akan jadi lebih lama. Walaupun lama jugalah nak jadi. Dia bukan terus jadi. Tapi teruskan je lah. Sebab tu kita tengok watak-watak orang-orang surau, orang-orang masjid, dia tenang, dia tak tengking-tengking orang. Ya. Kalau orang buat apa-apa pun dia tengok dan dia senyum. Ya. Nanti janganlah buat macam ni. Ya. Cukuplah. Ya. Tak pun dia buat main je dulu. Dia buat main dulu kan. Ya. Tak apa, teruskan. Jangan balas balik. Dia buat kat kita, dia buat mulut kat kita, kita pergi tangkap dia lah. Dah lagi. Ini yang kalau dia orang tak buat, kita yang buat dulu lagi teruk lah. Lagi teruk. So, kita dulu yang start dengan kaedah kaum yang tak baik ni. Bukan, ini nak bagi contoh para nabi dengan kaum. Ya. Begitu juga kaum Nabi Hud. Sama juga kaum Nabi Saleh. Ya. Sampai unta Nabi Saleh pun kena bunuh. Tapi Nabi Saleh tak berubah. Nabi Saleh tak berubah jadi gangster, jadi orang jahat, jadi orang kasar, tak. Ya. Ibrahim pun sama. Ibrahim kena halau. Ya. Ni ada ayat-ayat dia, tapi saya dah nak masuk ringkasan ni, ujung-ujung. Ya. Ibrahim kena halau daripada rumah dia. Bila dia tegur ayah dia, ya, ayah dia kata, dah, kau keluar dari rumah. Jangan balik lagi dah. Nabi Ibrahim kata, tak apa, ayah, wahai, tak apalah ayahku sayang, ya. Ya abati, wahai ayahku sayang, aku doakan supaya ayah diampunkan, ayah mendapat petunjuk. Ya. Terus, baik. Teruskan dengan kebaikan. Jangan kita berubah bila kita berjumpa dengan orang-orang yang kasar. Syuaib pun sama. Nabi Syuaib ni, dia nak suruh kaum dia berhenti menipu je. Bukan benda besar, susah pun. Berhenti menipu. Tak payahlah kau letak atas timbang, dah siap-siap sekilo. Letak durian, 4 kilo. Padahal 3 kilo je, dah sekilo siap-siap. Nabi Syuaib kata, tak baiklah macam tu. Ya. Apa jawab kawan Nabi Syuaib? Kita orang dah lama dah buat benda ni. Ya. Asal, ada apa masalah dia? Kenapa nak marah?
Dan ini juga kadang-kadang kita tak perasan, kita guna alasan-alasan dalam hidup kita. Bila ada teguran, ada pembetulan yang kita dah biasa, dah lama buat, kita pun jawab juga, apa masalah dia ni? Ya. Dah lama dah kan kita duk buat macam ni, tak ada masalah. Orang Melayu memang macam ni. Ya. Orang Melayu memang macam tu, takkan nak berubah lagi dah. Ya. Kadang, tidak semua benda yang kita buat dah lama perlu dikekalkan. Ya. Tidak semua benda yang orang tua kita buat, kita perlu ikut. Walaupun agak sensitif ayat tu kadang-kadang. Ya. Kalau saya kata ada yang orang tua kita ajar tak betul, marahlah pasal apa budak-budak lagi. Ya. Nak kata kat orang tua tak betul. Bukan orang tua tak betul. Tapi kalau ada benda tak betul, walaupun daripada orang tua-tua kita, dia tetap tak betul. Dan jangan sampai kita tersama, serupa dengan orang-orang jahiliah dulu. Orang jahiliah apa sama macam tu juga. Yang akhir sekali dia tunjuk contoh Rasulullah dengan orang Quraisy. Sama juga. Ya. Orang Quraisy dengan Rasulullah ni bukan dia tak tahu Rasulullah ajar benda betul. Rasulullah ajar benda baik. Tapi takkan aku nak tinggal benda ni dah lama, nenek moyang aku dulu, sejak dulu buat. Ya. Kita jangan sampai kita jadi jahiliyah. Jahiliyah tu sebab bodoh sombong. Dia bukan tak reti. Bodoh bukan jahil. Dia bukan jahil. Jahiliyah ni dia tahu benda tu betul tapi ya, dia bodoh sombong, tak nak berubah. Nak kekal dengan benda yang dia tahu walaupun tak betul. Kita masuk bab keempat. Ini saya pun nak buat ringkasan jugalah pasal bab keempat ni dia dah spesifik. Ya, dia dah spesifik. Dia khusus. Dialog, cara kita berdialog, cara kita bercakap dengan ahli kitab. Okay? Ahli kitab, kita besarkan sikit sebelum pasal dia asal dia kitab bahasa Arab, kitab Arab dia cakap al-hiwar ma'al kitab. Tapi bila tafsiran kita ni sebenarnya kita besarkan sikit dengan orang non-muslim, ya, dengan non-muslim. Ahli kitab ni pun dah tak ada dah kot sekarang, ya. Non-muslim. So benda yang pertama kita nak kena tahu, dalam dunia ni dia ada 3 jenis agama. Satu agama langit, ya. Agama langit. Agama langit termasuk Yahudi, Nasrani, Islam. Itu agama langit. Sebab itu kalau orang agama langit, dia kata Tuhan dia Allah, betul. Ya. Tuhan dia Allah betul. Termasuklah orang Kristian sekarang yang kata Tuhan dia Allah. Sebenarnya betul. Pasal agama langit. Kalau agama budaya Hindu, Buddha, ya, Tao, Shinto, ya, Zoroaster, macam-macam. Ya. Agama-agama budaya dia lahir daripada budaya setempat, kemudian ada ahli bijak pandai dia yang memulakan falsafah tu, akhirnya dia jadi anutan, dia jadi ikutan. Kita panggil agama. Buddha ni dia duduk bawah pokok lama, dia duduk tengok lembu, duduk tengok apa pokok. Akhirnya dia bercakap dan dia bagus, dia bijak. Bila benda dia bercakap tu, orang percaya, orang ikut. Lama-lama dia jadi agama Buddha. Ya. Ikutan, kepercayaan. Ada satu lagi yang dia panggil pagan. Pagan ni agama tak ada Tuhan. Ya. Agama tak ada Tuhan. Dia percaya dekat roh, ya. Percaya dekat nenek moyang. Ya. Kalau agama budaya, dia ada Tuhan. Tuhan dia ialah dewa-dewa. Biasanya dewa-dewa lah. Pasal Tuhan dia adalah Tuhan rekaan. Kalau agama budaya. Tapi kalau agama langit, ya, agama langit ni ialah agama yang dekat dengan Islam. Ya. Sebab itu daripada awal sebenarnya dia adalah agama yang betul. Agama yang asalnya agama daripada kitab Samawi. Ya. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Itu kitab Taurat. Ya. Kemudian
وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ. Itu kitab Injil. Kemudian Nabi Daud dia tak masuk dalam ni sebab ada dia punya cerita juga. Sebab Nabi Daud diturunkan kitab Injil, kitab Zabur. Kitab Zabur dia tak ada bab akidah. Dia tak ada bab ibadah dalam tu. Kitab Zabur hanya mengandungi minal abyat anil adab. Dia dalam tu cuma ada syair-syair, bukan syair lah, kita tak kata syair. Ayat-ayat yang menceritakan tentang bait-bait yang menceritakan tentang adab je, akhlak. Kitab Zabur akhlak saja. Sebab tu kita tak pernah sebut mengikut syariat Nabi Daud, tak ada. Kita tak sebut mengikut syariat Nabi Daud. Memang tak ada syariat dalam tu. Kita selalu sebut mengikut syariat Nabi Musa. Ada. Syariat Nabi Ibrahim ada. Suhuf. Nabi Ibrahim kitab suhuf. Dia bukan kitab besar. Nabi Isa, kita pun tak pernah sebut syariat Nabi Isa. Sebab Nabi Isa pun tak ada syariat. Kitab Injil cuma ada bab akidah. Kitab Taurat cuma ada bab syariat. Kitab Zabur cuma ada bab akhlak. Sebab itu bila Quran turun, batal semua tiga-tiga. Pasal dalam Quran dia mengandungi akidah, syariah dan akhlak. Kalau orang tanya, apa maksud Quran tu syumul? Sebab orang kadang-kadang dia buat main. Cakap Quran tu syumul, semua benda ada. Dia kata, cara buat kopi pun tak ada dalam Quran. Memang tak ada. Cara buat kopi tak ada. Pasal syumul dia bukan syumul semua benda ada. Jangan salah faham. Syumul dia ialah dia mengandungi kepercayaan, dia mengandungi amalan, dia mengandungi akhlak. Itu yang syumul. Dalam tu ada kepercayaan, ada akidah. Sebab hidup kita ni, dia mesti kena ada tiga ni. Tuan-tuan, kita tak akan jadi orang baik kalau kita tak start dengan kepercayaan. Kenapa kita datang solat dekat masjid? Pasal kita percaya. Datang ke masjid itu dapat pahala berganda. Kalau kita tak percaya, kita kena paksa. Bila tak kena paksa, tak datang dah. So, orang yang buat amalan, buat ibadah, kita kata dia buat ibadah, tapi bukan dengan akidah, ini yang kita kata kadang-kadang, dia tu pakai memanglah pakai kopiah, pakai baju Melayu, tapi bab mengumpat orang, nombor satu. Contoh, kenapa dia pakai dah elok, tapi dia masih buat benda-benda tak baik? Pasal dia buat bukan dengan kepercayaan. Dia mungkin pakai kopiah pasal dia kerja dekat pejabat agama. Kena pakai kopiah lah. Contoh. Contoh. Ya. Tak betul tu. Tak betul. Tapi kalau kita, kenapa kita tutup aurat? Kenapa pakai tudung? Pasal kita percaya. Pakai tudung tu wajib. So, kat mana-mana pun pakailah. Ya. Tak adalah timbul sekejap pakai, sekejap tak pakai. Itu yang kita kata pakai sebab fashion. Tapi kalau pakai sebab kepercayaan, dia mesti start dengan kepercayaan. Kenapa kita balik rumah? Sebab kita percaya tu rumah kita. Tak ada orang balik rumah. Assalamualaikum, ni rumah saya ke? Atau orang gila? Dia tak tahu rumah siapa, dia balik. Kita balik ke situ sebab itu rumah kita. Kita percaya. Bila kita percaya, kita buat. Kita bergerak balik. Ya. Dan lama-lama, dia jadi tabiat. Ya. Habis kerja, balik rumah. Habis kerja, balik rumah. Balik rumah mana? Rumah saya lah. Dia start dengan, dia kalau dalam pendidikan pula, dia panggil kognitif. Bila ajar, kena ajar, faham dulu. Bila faham, buat. Bila buat, lama-lama, dia jadi biasa. Kognitif, psikomotor, efektif. Itu kalau cikgu-cikgu dia tahu lah tu. Ya. Kalau dalam Quran, ya, yang induk dia, akidah, syariat buat. Akhlak. Lama-lama dia akan jadi. Kalau kita yakin, kita percaya bahawa solat tu wajib, so kita akan solat. Kalau kita solat sebab kena paksa, ataupun solat sebab
solat sebab majlis. Ya, majlis ni kena solat ramai-ramai. Jadi solat lah. Bila tak ada majlis, tak solat. Tapi kalau kita percaya, solat 5 waktu. Sama ada majlis ke tak ada majlis, solat 5 waktu. Ya. Kita percaya tak yang solat tahajud itu disunatkan tiap-tiap malam? Kadang-kadang tak berapa percaya mana tu. Sebab tu solat tahajud, tunggu majlis qiyamul lail. Ya, surau buat. Barulah solat tahajud. Tapi kalau kita percaya, kita yakin, solat tahajud sebenarnya tiap-tiap malam. Ya, sepatutnya. So kita akan bangun tiap-tiap malam. Paksa diri buat. Itu syariat, itu amalan, ibadah. Bila kita buat tiap-tiap malam, lama-lama dia jadi bangun sendirilah. Macam tu. Kita percaya, baju pakai dekat atas. Seluar pakai kat bawah. Ke ada pernah tertukar? Sekali-sekali pakai seluar kat atas. Ya. Masuk baju kat bawah. Tak ada. Kita dah yakin benda tu. Sebab itu akidah dia mesti keyakinan. Dia bukannya main-main. Kalau doa, ramai termasuk tok guru saya pun dia kata, orang kita ni dia berdoa, dia tak yakin pun doa tu. Sebab tu tak jadi. Doa tu tak jadi. Kita doa, tapi kita sendiri pun tak yakin. Tengok bila Tok Imam baca doa kat depan, Tok Imam dah khusyuk dah. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Kita amin. 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 Tak tahu. Ya. Faham pun tidak. Ya. Amin pun tak tahu amin bila. Ya. Tak tahu apa benda yang kita minta. Akhirnya, ya, doa tak makbul. Doa tak mustajab. Ya. Kalau ikut apa yang Allah bagi tahu, siapa minta, dia mesti bagi. Tapi doa yang betul-betul lah. Saya pernah ada sekali masa satu kali yang ke Mekah. Masa tu agak ramai juga orang. Jadi bila seorang makcik ni dia jumpa saya, dia kata dia nak minta tolong bawa ke multazam. Ya. Dia nak doa, dia kata. Dia bawa niat dia untuk berdoa depan multazam. Saya kata, makcik, multazam ni tempat orang bersesak. Sebab dia dekat-dekat tu, Hajar Aswad, pintu Kaabah kan. Ya. Jadi kat situ orang ramai. Makcik ni umur dah 80 lebih dah. Tapi saya kata, makcik, sebenarnya multazam ni kita bukannya sunat pergi duduk depan dia. Kita duduk menghadap dia. Itu tempat mustajab tu. Jalur multazam tu. Kalau tak lagi depan pun tak. Pasal bahaya kalau orang tua-tua nak pergi langgar-langgar ni. Saya kata kalau tak lagi depan pun tak apa, cik. Saya bawa pergi duduk menghadap multazam. Tapi jauh sikit lah. So bila dia duduk situ, saya pun duduk belakang dia. Tapi dekat sejam lebih dia berdoa. Ini baru. Doa ni saya rasa memang makbul lah doa ni. Doa mak, doa ke anak. Mak doa ke anak, dia tak buka teks. Ya? Dia bukan orang hantar. Kan ada orang hantar doa sekarang kan. Baca doa depan Allahumma ya Allah bagi. Itu tak tahu ikhlas ke tidak tu. Tapi harap-harap ikhlas lah. Ini mak doa ke anak. Dekat sejam saya duduk dengar kat belakang tu. Basah habis kain telekung dia ni. Ya Allah ya Tuhanku. Yusuf ni ya Allah. Jadikanlah dia rajin sikit ya Allah. Dia ni malas ya Allah. Yusuf ni memang satu-satu dia sebut nama anak dia. Yusuf macam ni. Osman macam ni. Osman dah macam ni, dia nak suruh Allah bagi yang ni pula, bagi yang ni pula. Ini doa daripada hati. Dia bukan doa, ya, doa apa? Doa pergi tahlil kan? Doa pergi tahlil, mata duk tengok makanan apa, lain tu. Ya. Tapi taklah, kita harap bukan kita lah. Ya. Kalau pergi apa-apa pun biarlah doa betul-betul. Ya. Dan doa ni kita kena faham. Dia memang dia doa. Mana ada teks? Mak doa ke anak. Pas seorang-seorang ada anak tu panjang sikit, maknanya banyaklah benda yang dia nak doa dekat anak tu. Ada yang pendek sikit, tak basah habis. Kita duduk belakang pun tak sedar, basah dah baju kita duduk dengar. Ya. Kalau itulah doa seorang mak kepada anak, ya, di tempat yang mustajab pula tu, memang mustajab lah. Oh, bagus ni, tiga orang ni bagus ni masuk dengar kuliah sama.
Kita bila kita bercakap dengan ahli kitab, berdialog dengan ahli kitab, ya. Nombor satu, kita kena ada fakta. Itu penting. Nak bercakap dengan ahli kitab kena ada fakta. Nak bercakap dengan orang agama lain kena ada fakta. Kita kalah kita pasal kita menang sentimental. Sentimental kita menang. Berapi semangat. Ya. Pantang orang hina Islam. Memanglah. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang hina Islam pun kita tak faham. Dia hina betul ke Islam? Abang lawan. Bila dia kata tunjukkan bukti. Tak ada. Kita tak ada bukti. Kita duduk rasa sendiri je. Ya. Pantang kita. Kalau orang Kristian nak guna Allah tu nama Tuhan dia. Ya. Ini menghina orang Islam. Ini mempermainkan Tuhan kita. Betul ke? Takut tak betul fakta. Bila kita ajak berdebat, berdialog, kita tak ada. Tu kalah. Tuan-tuan pernah dengar Comengo? Pasal saya buat kajian dulu Comengo ni. Sekitar tahun 2005 macam tu kot. Ya. Ke 2004 saya tak ingat. Comengo ni, dia lebih kurang 75 ke 65, saya dah lupa dah lama sangat. 65 ke 75 NGO. Ya, itu Comengo tu, Comengo NGO belakang. Dia konsortium. Dia tubuh dia berpakat ada 60 lebih buah NGO. Dia kumpul bukti, ya, dia bawa pergi ke United Nations. Dia bentang dekat sana. Dia minta slot untuk bentang. Kita boleh minta slot. Kalau ada proposal yang betul lah. Proposal pun tak reti nak buat. Macam mana nak pergi bentang kat United Nations? Nak pergi bentang kat Parlimen pun tak pernah. Kalau nak bentang kat Parlimen, bagi proposal yang betul dengan prosedur dia, dengan keperluan dia, boleh. Ya. Tapi nampak yang dah jadi ahli Parlimen pun macam tak ada proposal juga. Ya. Kita apatah lagi lah tak reti. Buat proposal yang betul, yang orang boleh dengar, orang boleh percaya. Dia pergi ke United Nations, dia bagi dengan bukti-bukti dengan apa semua, akhirnya salah satu dia ialah Malaysia adalah negara zalim. Pasal kita mengamalkan diskriminasi. Banyak diskriminasi kita buat. Yang ni orang Melayu saja, yang ni orang... Dia menang. Ya. Kita duduk kat kampung ni, apa kurang hajar punya orang ni, apa. Itu je lah, setakat tu je lah kita. Dia bawa bukti. Dia bawa fakta. Kalau kita ada fakta, kita boleh lawan. Ya. Bukan nak lawan pun. Sebenarnya kita nak explain dekat dia. Ya. Kita nak explain dekat dia. Saya jumpa dengan seorang India, Hindu. Dia masuk Kristian. Lepas tu saya cakap kat dia, saya kata, congratulations. Dia seorang profesor. Saya kata, congratulations, Prof. Prof dah pilih agama yang betul, saya kata. Dia tengok lama saya, dia kata, Ustaz salah ni, dia kata, Ustaz salah dengar ni. Saya kata tadi saya convert Kristian, Ustaz. Saya bukan convert Islam, dia kata. Saya kata, saya dengar. Prof cakap convert Kristian. Tapi, bila Prof convert Kristian daripada Hindu, Prof dah pilih agama yang betul, saya kata. Dah pilih agama yang betul. Sebab nak compare dengan Hindu. Bukan saya compare dengan Islam lagi. Belum sampai masa. Dia tak perlu kalut nak rangkum semua benda satu masa. Bagi dia faham satu-satu. Dia kata, saya masuk Kristian, Ustaz kata saya bagus. Tapi saya tak masuk Islam. Islam bagus ke Ustaz? Dia kata. Saja je nak suruh dia tanya. Islam bagus ke? Saya kata Islam dengan Kristian sama, Prof. Sabar. Jangan siapa pun keluar daripada surau. Dia keluar daripada surau, dia buat masuk Facebook, nak tarik balik tauliah saya nanti. Pasal dia tak dengar habis. Saya kata Kristian dengan Islam sama, Prof. Dua-dua agama samawi, dua-dua agama langit. Ya. Prof ada Injil, saya ada Quran. Ya. Injil tu kitab kita orang juga, Prof. Ya. Kita jangan nafikan Injil tu kitab kita. Cuma kita dah tak guna. Kan kita wajib beriman, 4 nama kitab. Jangan tak beriman dengan Injil. Ya. Saya kata saya beriman dengan Injil. Prof beriman dengan Old Testament.
tahu tentang Old Testament? Dia kata ada, dia belajar dalam Kristian. Kristian dia ajar 3. Zabur, Taurat, Injil. Itu kitab. Ya, sebab orang Kristian dia bukannya semua benda sesat, tak. Banyak benda dia sama dengan kita. Dia percaya 3 kitab ni, dia tak percaya Quran je. Dia percaya 23 orang Nabi. 2 je dia tak percaya. Nabi Muhammad dengan siapa agak-agak tahu? Jesus memang dia punya super power lah. Dia percaya sampai dia letak jadi anak kan. Ada seorang lagi Nabi yang dia tak percaya. Nabi Ismail. Pasal daripada Ismail lah lahirnya Muhammad. Ismail bukan orang Bani Israel. Ismail kan duduk kat Mekah. Yang daripada Nabi Ibrahim yang dia percaya cuma Ishak. Sebab Ishak pindah. Bukan pindah pun, Ishak memang lahir dekat Bani Israel, dalam kalangan Bani Israel. So, saya kata, Prof ada Nabi-Nabi, percaya dekat Nabi-Nabi. Sampai kepada Aisyah, Jesus. Jesus tu pasal dia tukar dalam bahasa dia. Sebenarnya tak salah pun. Tak salah pun. Kita sensitif tak tentu pasal. Ya. Kalau saya kata, beriman tak dengan Jesus? Astaghfirullahalazim. Sebab kita tak ada ilmu. Kita ada sensitif je. Kita ada sensitivity je. Ya. Pantang sebut Jesus. Ya. Jesus ni sesat. Jesus nama kepada Isa dalam bahasa dia. Ya. Itu belum lagi Moses. Belum lagi Abraham. Ya. Pasal bahasa ni kita tak boleh nak marah pun. Bahasa tu belum lagi pergi kampung orang asli. Kalau kampung orang asli dia panggil Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia panggil Nabi Muhammad. Nak marah kat dia? Tak boleh marah. Ya, Nabi Muhammad lah tu. Kalau dia beriman yang tu Nabi Muhammad tapi sebutan dia ya. Memang nama tu betul lah nama yang kita diajar supaya kita tahu ya nama-nama tu. Bila saya cakap macam tu, saya kata kita sama Prof. Ya. Dia kata, oh kalau macam tu apa yang beza? Saya kata, satu Prof ada 23 je Nabi. Saya ada 25 lebih. Ya. Sebab tu apa yang Prof percaya kepada Nabi? Nabi tu siapa? Dia kata Nabi tu orang baik. Yang ajar kita benda-benda baik. Dia percaya Jesus tu buat benda tu. So saya kata, Kristian ada 23. Kami ada 25. Lagi bagus. Lagi banyak benda-benda baik diajar. Prof ada 3 kitab. Kami ada satu lagi tambah. Quran. Dan Quran ni sepanjang zaman sebenarnya. Ya, kita explain dekat dia. Lepas tu kita tunjuk pula. Dalam Bible ada sebut. Dalam Bible ada sebut tentang seorang Nabi yang akan lahir. Saya kata siapa Nabi tu? Ya. Ada tak orang Kristian bagi tahu? Siapa selepas Jesus? Dia kata selepas Jesus tak muncul-muncul Nabi. Saya kata takkanlah kitab salah. Kita percaya kat kitab. Dia percaya kat kitab. Ya, kitab dia. Tapi orang Kristian yang percaya kat kitab lah. Ramai je orang yang tak percaya, yang tak percaya tapi dia Kristian juga. Lagi senang kita nak ni. Ya. Sama juga bila saya mengajar dalam kelas. Saya ajar dalam kelas, ada budak-budak Kristian. Budak-budak Sabah Sarawak. Yalah 7-8 orang jugalah. So saya kata okey, buat grup untuk buat tugasan. Dia akan buat grup. Ada yang bercampur, ada yang ramai yang non-Muslim. Ya. Saya tak apalah, saya kata terpulang masing-masing ikut nak buat apa-apa, nak buat kumpulan dengan siapa-siapa. Dan tajuk assignment, tajuk tugasan gini. Semua boleh rujuk kitab suci masing-masing. Sebab saya mengajar, saya bukan mengajar Islam saja. Ya. Saya sebut juga kandungan dalam Tripatika, dalam Vedas, ya, dalam Analekta, itu kitab-kitab suci agama, ya. Masing-masing lah, agama masing-masing lah. Kita bukan nak suruh diorang kaji supaya diorang faham agama tu, bukan. Tapi sebenarnya
lepas diorang baca kitab tu, baca kitab ni dan baca Quran juga, akhirnya diorang buat kesimpulan Quran paling bagus. Itu sebenarnya yang nak kita bagi tahu, ya. Tapi kena beranilah, kena tahulah. Kalau kita sendiri pun tak tahu macam mana nak bagi tahu Quran tu paling bagus, ya. Kita sendiri pun tak tahu analekta tu kat mana masalah dia, ya. Tripatika tu apa isu yang tak betul dia akan jumpalah ada benda-benda. Oh, kalau macam ni dia kata ramai je yang cakap, ya. Orang Kristian lagi baik, ya. Ya, dia baik. Apa yang dia buat? Dia baik, ya. Dia buat benda ni. Saya kata dalam Quran nampak ada benda ni dia ajar lebih detail, lebih baik kalau kita betul-betul ikut Quran. Sekarang kita compare orang Kristian yang ikut Bible dengan orang Islam yang tak ikut Quran. Patutlah kita cakap dia baik. Ada orang duduk compare gereja dengan masjid, ya. Gereja lebih baik, tolong orang, ya. Kita tengok gereja yang buat benda baik dan kita tengok masjid yang tak buat benda baik. Sepatutnya kalau masjid buat benda baik, lagi banyak daripada kebaikan gereja, ya. Kita yang menyusahkan orang, ya. Orang nak masuk masjid pun kena minta kebenaran dulu. Pukul 10 malam dah tutup masjid. Contoh. Kita yang menyusahkan, bukan Quran suruh tu. Ya, bukan Quran suruh. Tapi kalau kita pergi gereja, bukan hari Ahad pun, nak jumpa father boleh? Boleh. Father ada kat dalam. Kalau kita buat compare, yang ni ikut kitab dia, yang ni tak ikut, memanglah yang ikut tu akan jadi lebih baik. Dan kita akan salah lah masa tu. Kita akan salah faham. Tapi budak-budak ni, bila saya suruh dia buat kajian, ya, baca betul-betul. Ya, cari dalam. You nak pakai buku apa? Saya nak pakai Bible. Kami nak pakai Bible. Dia kata, on. Ya. Carry on. Lepas minggu, datang. Ustaz, boleh ke kalau kami nak guna Quran juga? Saya kata, kenapa? Kami dah cari dalam Bible. Tak ada cara hidup berkeluarga. Memang saya tahu dalam Bible tak ada. Pasal tu saya nak bagi tahu tu. Saya tak suruh dia buat kajian akidah. Sebab dalam Bible ada bab akidah. Saya suruh dia buat kajian tentang syariat. Tentang cara hidup. Nak bagi tahu dalam Quran ada. Ya. Dalam Bible tak ada. Dah sudah. Okey. Ya. Kita bagi laluan azan sekejap. Dan kita buat penutup. Penutup ni kita tengok kita buat khilasah dia. Profesor Said Tantawi ni dia kata bila kita nak bercakap dengan orang-orang bukan Islam, kita kena kuat dengan fakta, barulah kita boleh menjawab tohmahan-tohmahan dan juga dakwaan-dakwaan, dakyah-dakyah diorang. Yang kita cakap diorang, kenapa kita kata Kristian salah? Kenapa kita kata Hindu, Yahudi salah apa semua? Sebab ada benda salah. Tapi macam mana kita nak buktikan benda tu salah? Sedangkan kita sendiri tak ada fakta yang kita nak perkukuhkan. Ya. Akhirnya dia menang. Silat-silat dia pandai Quran, dia lagi pusing. Ya. Bila kawan saya orang Kristian, dia kata, kau setuju ke? Dia kata, orang Kristian tak dibenarkan guna kalimah Allah sebagai Tuhan. Saya tahu dia ni orang gereja. Dia memang orang yang pious, orang yang bertakwa lah dalam agama dia. Orang yang beragama. So saya kata, apa sebenarnya masalah dia? Saya kata, saya je tak nak jawab dulu. Apa sebenarnya masalah dia? Dia kata, kau pun tahu kan, orang Kristian Tuhan dia Allah. Kenapa dilarang kita guna? Itu Tuhan kita. Saya kata, betul lah. Saya kata betul lah. Habis, maknanya kau tak setujulah. Ya. Kau setujulah kalau orang Kristian guna perkataan Allah. Saya kata yang tu majlis raja-raja dah buat keputusan. Kita kena ikutlah majlis raja-raja. Majlis raja-raja buat keputusan bukan sebab Allah bukan Tuhan kau. Bukan. Ya. Allah memang Tuhan kau. Aku tahu kata. Memang kau, Tuhan kita sama. Ini saya cakap orang Kristian ni. Ya. Tuhan kita sama, Allah.
Tapi di Malaysia tak dibenarkan pasal ada sebab-sebab lain. Bukan sebab kita tak mengaku Allah tu Tuhan orang Kristian. Orang Kristian Tuhan dia memang Allah. Tak payah nak beremosi kita. Pasal itu memang betul. Saya jawab macam tu dulu dan dia pun jadi kendor. Dia jadi kendor. Dia tak jadi bergaduh. Sebab saya tahu dia dah dia memang dah nak tanya tentang berikutnya tu, dia nak tanya tentang ayat dalam Quran. Dia tahu tentang ayat Quran. Dia kata dalam Quran Allah sebut wa qala al-masih ibnullah wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Dan kata orang Nasrani, kata orang Kristian lah, pada dia orang Kristian lah, dia kata orang Nasrani Isa itu anak Allah. Al-Masih ibnullah. So, Allah pun iktiraf dalam Quran. Bukan Allah pun iktiraf. Dalam Quran pun iktiraf Allah tu Tuhan kita orang. Ya. Sebab tu kita orang Kristian kata Al-Masih tu anak Allah. Bukan anak Tuhan. Bukan anak God. Itu yang kita diajar tu. Orang Kristian tak boleh guna Allah, dia kena guna God. God tu bahasa Inggeris. Ya. Allah nama Tuhan dia. So saya kata betul lah. Saya tak nafikan, saya kata betul lah. Takkan nak cakap salah ayat Quran. Betul lah. Wa qala al-yahudu Uzair ibn Allah. Kata orang Yahudi, Allah berfirman. Allah berfirman. Kata orang Yahudi pula, Uzair anak Allah. Maknanya orang Yahudi, Tuhan dia Allah juga. Tuhan dia pun Allah. Cuma saya duduk sembang dengan dia, saya kata, sebab kita risau, Tuhan, Allah sebagai Tuhan ni tak sampai, ya, tak sama antara orang Kristian dengan orang Islam. Pada orang Kristian, Allah tu Tuhan dia. Tapi dia tak sembah Allah. Dia sembah Jesus. Yahudi, Allah tu Tuhan dia. Tapi dia tak sembah Allah. Dia sembah patung. Orang Yahudi. Jadi, itulah beza dia. Sebab tu Malaysia buat keputusan tak nak bagi confuse. Malaysia ni negara Islam. Orang Islam, Allah tu Tuhan kami dan Allah tu lah yang kami sembah. Kan nampak beza tu? Dia kata, okeylah kalau macam tu. Sebab ada sebab. Dia pun tak ada nak nafikan. Dia memang tak sembah Allah. Orang Kristian tak sembah Allah. Ya. Dia nak cakap, nak minta doa pun, dia kena minta doa dengan Jesus. Dia hari-hari Ahad, dia kena pergi minta doa, bagi tahu Jesus, supaya Jesus bagi tahu kat Tuhan. Saya, pasal dah kawan lama, saya bolehlah gua-gua dengan dia. Saya kata, kau yakin ke Jesus tu ingat semua? Satu dunia kot semayang. Satu dunia minta doa kat dia. Tantah dia buat naik kat Tuhan satu je kan. Banyak orang pesan tapi dia buat naik satu je, mana tahu. Kau ni buat main dia kata Jesus. Saya kata bukan, Jesus tu kan orang. Ya. Dia tahu Jesus tu orang, Jesus tu nabi. Tapi pasal Jesus tu suci, ya, akhirnya dia tersilap. Ya. Sama juga orang Hindu, dia kata lembu tu suci. Ya. So bila kita ada fakta, kita bolehlah bukan berdialog, berdebat pun bukan, tapi bersembang macam tu pun sebenarnya kita nak sampaikan kebenaran Islam tu sendiri. Bila kita boleh bagi tahu Islam tu lebih baik, Islam tu lebih betul, dah selesai. Ya, tak perlu bergaduh, tak perlu beremosi sangat pun. Kita ni kadang-kadang semangat lebih, ilmu tak ada. Bila orang ajak berdebat, lari. Orang nak tanya banyak sikit, kita takut pasal kita tak boleh nak jawab. Ya. Ada tapi ni dalam surat. Dia dengar kat luar ke? Dengar kat luar. Speaker ni dengar kat luar. Dalam je tak? Tak, kadang-kadang takut orang salah faham je. Saya tanya, dulu saya tulis buku. Dalam buku saya tu salah satu tajuk dia ialah gerakan Kristianisasi di Malaysia. So saya jumpa father dekat gereja. Saya kata saya dengar banyak sangat orang bercakap orang Melayu dikristiankan.
Betul ke, Father? Ada orang Melayu dikristiankan. Dia kata mana ada. Tak baiklah buat macam tu. Kan salah tu perlembagaan. Perlembagaan duduk dalam kepala dia. Memang dia tak kena tangkap lah sampai bila-bila. Kita ramai buat semangat, lepas tu kena tangkap. Pasal tak tahu. Ya. Buat dengan cara tak tahu. Tak ada strategi. Buat pakai semangat saja tak boleh. Ya. Dia kata tak baik, mana boleh buat macam tu. Mana boleh sebarkan agama pada orang Islam. Saya kata betul juga. Ya. Tapi betul ke ramai orang Melayu yang masuk Kristian? Ramailah kot, dia kata. Siapa yang Kristiankan dia? Tak tahu. Dia datang sini dah Kristian. Jadi kita tolong baptiskan dia. Ya. Dan dalam perlembagaan, kalau dah Kristian, dah tukar agama, dia tak Melayu dah. Dah hilang dah Melayu. Melayu kena 3 syarat tu dalam perlembagaan. Dia pakai undang-undang. Ya. Kita duk pakai saya rasa. Oh, ini mencemar kedaulatan kita. Ikut mana? Ada dalil, ada fakta, ada apa tak? Kadang-kadang itu yang kerugian kita. Bukan kita salah, bukan. Kita tak salah, tapi kita tidak berstrategi. Rasulullah pernah sebut, kita akan dikalahkan oleh orang yang kecil, kumpulan yang kecil tapi berstrategi. Ya. Kumpulan kita besar tapi macam ombak, macam buih di lautan. Hilang macam tu je, tak kuat. So nak berdialog dengan orang-orang bukan Islam, dia kata paling penting fakta kena kuat. Ilmu kena cukup. Ya. Dia kata ayat ini mengajar orang yang beriman supaya berbahas dengan ahli kitab secara yang terbaik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, yang terbaik dengan cara yang terbaik. Yang kedua, dia sebut dari segi cara, kaedah, metodologi ataupun perkara pokok. Fakta tu kena betul. Yang meyakinkan bahawa agama kita adalah agama yang paling betul. Kita kena kuat dulu yang itu. Kita tak berani banyak pasal kita takut kita kalah. Dulu saya ingat ada orang tanya Tuan Guru Ni Aziz. Ya. Dia kata, kalau orang kita semua dah faham Allah tu untuk orang Islam macam mana, Allah untuk orang Kristian macam mana, tak ada masalah. Ya. Kalau semua faham. Masalahnya ramai tak faham, ramai confuse. So bila confuse, ya, kita pun menggunakan kuasa yang ada. Dia macam ni contoh dia lebih kurang. Anak kita tak pandai main bola. Main je tertumuh kepala, lemah dalam padang. Atas padang pun lemah. Pasal tak pandai main bola. Berlari pun tersepak kaki sendiri. Contoh. Dia tak pandai main bola. Dekat taman kita, anak-anak jiran-jiran kita semua pandai main bola. Bila petang-petang diorang main bola, anak kita pun menangis nak ikut main bola sama. Kalau kita lepas anak kita pergi main bola, nanti dia cedera. So apa kita buat? Sebagai ketua kampung, kita tutup padang bola. Kita gunakan kuasa supaya anak kita selamat. Pada masa yang sama, kena ajarlah anak kita supaya pandai main. Dan sampai masa buka balik padang, anak kita dah pandai hidup. Ya, sebab dia dah ada ilmu. Itu. Faham ke tak tahu? Contoh, itu analogi. Kita ni kena arif dengan agama kita. Barulah kita tak takut dengan dakwah agama lain. Kita duk takut orang lain dakwah kat kita pasal kita sendiri pun tak kuat. Itu masalah dia. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan, ini yang disebut dalam karangan Profesor Said Tantawi lah. Ya. Dia kata dia bagi contoh satu je last. Nahnu abna'ullah, surah Al-Ma'idah ayat 18. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'azibukum bidhunubikum. Bila dia cakap kat Nabi, Allah kata diorang ni orang Yahudi ke? Orang Yahudi ke Nasrani ni? Dia kata orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia anggap dia the chosen one. Dia je yang masuk syurga. Pasal tu sekarang orang nak masuk agama Yahudi dia tak benarkan dah. Dia tak bagi orang masuk Yahudi. Hanya orang Yahudi saja yang boleh masuk Yahudi. Sebab agama tu adalah agama khas untuk diorang, dia kata. Diorang ni anak-anak Allah. Ni ayat Quran ya, ayat Quran.
Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ni adalah anak-anak kesayangan Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Apa Tuhan suruh Nabi jawab? Tuhan kata, orang Yahudi kalau berdosa masuk neraka tak? Dia kata ya. Sebab dia percaya pada balasan. Masuk neraka dengan masuk pahala. Nabi kata, kalau dah kamu ni anak-anak Allah, kenapa Allah masukkan neraka? Kenapa Allah masukkan neraka orang-orang yang berbuat salah di kalangan kamu? Sedangkan kamu anak-anak dia. Takkanlah dia hantar anak-anak dia masuk neraka. Itu yang senyap orang Yahudi. Bila ada fakta. Kita kena ada fakta. Kalau dia cakap apa-apa kat kita, dalam chapter Luke, ayat verses 13, ada sebut benda ni. Betul tak? Kalau kita boleh hafal macam tu, memang senyaplah dia. Saya pernah jumpa dengan budak Kristian. Dia memang dia tengah mencari kebenaran pun. Dia kata sebenarnya apa yang bagus tentang Islam. Ya. Saya ceritalah gini-gini. Tiba-tiba dia kata Kristian pun ajar macam tu juga. Saya pun baca satu verses. Masa tu kebetulan saya ingat duduk tengah buat kajian. Saya baca verses ni. Dia kata dia tak tahu. Dia tak baca Bible. Saya kata tak boleh lah. Ya. Kalau tak baca, macam mana cakap Bible tu bagus? Saya cakap daripada tadi apa yang ada dalam Quran. Dia kata okeylah kalau macam tu dia balik dia buka Bible. Dia balik dia buka betul ada benda tu. Ya. Dan dia datang balik dia kata saya confused. Ya. Bible ajar benda baik tapi ada benda yang bercanggah dalam ni. Saya kata itulah kesilapan pasal Bible telah diubah suai oleh orang. Bukannya asal daripada pencipta. Boleh memperkukuhkan sikit lah dia nak percaya. Dia nak masuk Islam ke tak, itu cerita dia. Kita bukan bagi hidayah. Tapi kita boleh nak bagi tahu kat dia, nak buktikan dekat dia yang Quran adalah kitab yang lebih sempurna. Kitab macam-macam kaedah, macam-macam cara. Tapi untuk orang-orang yang mencari kebenaran ni, dia nakkan kebenaran. Dia bukan nak sentimental kita. Dia bukan nak kita beremosi dengan dia, lepas tu dia ikut kita. Tak. Dia memang dia nak fakta. Disebut oleh Profesor Syed Tantawi ini dia ulama dunia. Ya, dia dah berdepan dengan macam-macam golongan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bulan depan step-step. Ya. Dia ada step-step dia. Mula-mula kita cakap apa. Lepas tu kalau tak jadi gini, apa yang kita nak kena gunakan dalam kita berdialog dengan orang bukan Islam. Ya. Kalau kita silap cara dialog kita, orang benci Islam. Bukan sebab Islam, tapi orang benci sebab kita, sebab pendakwah. Ya. Orang benci Islam. Kita kat Malaysia, kita duduk cakap orang tak suka Islam, orang keluar daripada Islam. Apa salah? Pasal apa agak-agak? Bukan pasal Islam teruk. Islam tak teruk. Ya. Dekat negara-negara Eropah bertambah, meningkat orang Islam. Pasal apa agak-agak? Ya. Untuk kita fikirkan. Ada benda peranan kita sebagai orang Islam yang menunjukkan Islam. Ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sambung akan datanglah benda-benda yang step-step tadi itu bagus pasal penjelasan dia merujuk kepada ibrah daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita boleh tambah baik diri kita itulah. Itu je yang kita harapkan. Tak ampun, tak maaf, salah silap saya. Yang salah silap tu jangan ambil hatilah. Yang baik-baik kita sama-sama ambil manfaat. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allah.